Pelantikan Malaysia sebagai Presiden IACA, bukti kesungguhan kerajaan penteras rasuah. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Pelantikan Malaysia sebagai Presiden Assembly of Parties AOP Akademi Anti Rasuah Antarabangsa IACA merupakan penghormatan besar kepada negara. Ini membuktikan kesungguhan kerajaan madani dalam usaha mementerah rasuah di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Othman Said dalam satu kenyataan berkata, pelantikan itu juga pengiktirafan dan kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen dan pendirian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu rasuah. Menurutnya, pelantikan bersejarah itu merupakan kali pertama Malaysia diamanahkan untuk memegang jawatan tertinggi dalam AOP IACA. Datuk Seri Azlina dilantik Presiden AOP IACA bagi sesi ke-13 dalam perhimpunan AOP yang diadakan di Vienna hari ini. Sebagai Presiden, beliau akan memimpin Biro AOP serta ahli daripada 77 negara dan 4 pertubuhan antarabangsa dalam pembentukan dasar dan strategi IACA. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Paki, turut dilantik semula sebagai anggota Board of Governors BOG IACA bagi sesi 2024-2027. Seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan di Reman 4 hari bermula hari ini. Permohonan reman itu dikemukakan SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya pagi tadi dan dibenarkan Magistrat Irza Zulaikha Rohanuddin. Lelaki berusia 30-an itu ditahan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM lewat petang semalam. Siasatan awam mendapati syarikat berkenaan tidak aktif di negara ini sejak 8 tahun lepas. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpangkalan di Singapura. Ia juga dikatakan telah menerima kontrak pembekalan baja berjumlah 15,000 tan atau kira-kira 60 juta ringgit pada 2022. Pemberian kontrak sangat meragukan dan ia dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara runding terus atas alasan pembelian darurat. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Paki mengesahkan pihaknya telah memerlukan siasatan dan pembongkaran berhubung penyelewengan dan ketirisan projek pembekalan baja padi. Kes disiasat di bawah Seksyen 6, 18 dan 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri bermula 2 Disember ini atas 25 tuduhan kes YMDB. Perintah bela diri melibatkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana YMDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah sama. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikrah membuat keputusan berkenaan setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas Perdana Menteri bagi semua pertuduhan pada akhir kes pendakwaan. Mahkamah juga mendapati pertuduhan adalah sah dan betul dari segi undang-undang. Bagi semua 21 pertuduhan pengubahan wang haram, kesalahan tersebut memenuhi kriteria di bawah Seksyen 4, Kurang 1 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim Sikrah berkata berkenaan dakwaan pihak pembelaan bahawa pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib adalah cacat, berulang dan tidak jelas. Mahkamah mendapati waktu serta tempat yang dinyatakan dalam pertuduhan memenuhi semua kriteria perundangan di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Berikut kronologi kes. Seorang pengurus kafe GISB Holdings didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi hari ini atas 4 pertuduhan memperdagangkan orang. Muhammad Suhaimi Muhammad Sani, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Haidar Farizal Abu Hassan.
Mengikut pertuduhan, dia bersama 4 lagi suspek didakwa dengan niat memperdagangkan 4 individu berumur 30 hingga 57 tahun. Ia bagi maksud eksploitasi kerja paksa dengan cara ancaman. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ekuan Resort Kampung Air Bintan Bandar Penawar, Kota Tinggi sejak Mei hingga 1 Oktober lepas. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 untuk setiap pertuduhan. 28 November ini tarikh sebutan semula kes dan penyerahan dokumen. Seorang juruukur tanah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cuba membunuh dengan melanggar 2 orang anggota polis menggunakan kereta minggu lepas. Ahmad Faris Zainul Kifli, 31 tahun, didakwa melakukan perbuatan melanggar dengan niat cuba menyebabkan kematian Lance Korporal Mas Syafiq Azizan Madzrul dan Korporal Muhammad Nur Hasmi Abdul Razak yang sedang menjalankan tugas rondaan cegah jenayah. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di belakang Geni Plaza, Jalan Kelawai pada pukul 4.50 petang. Pertuduhan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda. Hakim membenarkan ikat jamin sebanyak RM7,000 dengan surat penjamin dan menetapkan 20 November sebagai sebutan semula kes. Polis berjaya memperoleh semula RM7.2 juta daripada keseluruhan RM20 juta wang tebusan yang diserahkan kepada sindiket kes culik seorang ahli perniagaan 13 Oktober lalu. Pelbagai barangan lain turut dirampas termasuk sepucuk pistol dan berserta 250 peluru hidup dan sepasang gari. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata pihaknya sedang berusaha mengesan saki-baki sindiket terbabit. Kesemua suspek dipercayai mempunyai peranan tertentu dalam melakukan jenayah tersebut. 14 orang ini. Antara peranan-peranan tersebut adalah peranan dalam konteks perancangan dan pelaksanaan culik tersebut. Sekumpulan lagi telah pun diberi peranan untuk melupuskan barang-barang kes. Dan satu kumpulan yang masih lagi dalam siasatan ialah kumpulan cryptocurrency, iaitu mereka yang menguruskan pengurusan wang tebusan. Kita dapat menjumpai semula sejumlah wang daripada jumlah wang tebusan yang dipohon, yang mana yang kita dapat temui hari ini berjumlah hampir 7.2 juta. Dalam siri serbuan dilakukan bermula 22 Oktober sehingga kemarin, 14 suspek berusia antara 23 hingga 58 tahun ditahan. Motif kejadian masih disiasat. Sedikit penjualan cuti sakit palsu berjaya ditumpaskan dengan penahanan 6 individu di sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri minggu lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Balwar Singh Mahinder Singh berkata semua suspek disyaki aktif menjual sijil cuti sakit palsu kepada pekerja syarikat dan kilang swasta di sekitar daerah berkenaan. 3 lelaki berusia antara 26 hingga 27 tahun ditangkap sekitar Iskandar Puteri, Pelatong dan Skudai. Manakala seorang lelaki dan 2 wanita berusia antara 24 hingga 31 tahun ditahan di sekitar Skudai, Johor Bahru dan Masai. 1,363 keping sijil cuti sakit disyaki palsu turut dirampas bersama 7 kad bank, 7 telefon bimbit, wang tunai RM40,000 dan sebuah motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 420, 471, 468, Seksyen 474, 466, 472 dan Seksyen 467 Kanun Keseksaan serta Seksyen 11 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301.
Sebuah premis penyembelihan ayam di Puchong, Selangor didapati melanggar manual prosedur Persijilan Halal Malaysia. Aktiviti itu dikesan Mersi Op Gempur dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor bersama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS semalam. Pelbagai kesalahan lain turut dikesan ketika pemeriksaan dijalankan di premis tersebut. Dapati proses penyembelihan dijalankan di luar premis. Dan ini adalah satu kesalahan berulang yang telah dilakukan oleh syarikat ini. Yang kedua adalah satu lagi ketidakakuran besar di mana tiada pemeriksa halal yang berada di dalam premis semasa proses penyembelihan dijalankan. Dan ketiga, terdapat pelbagai pelanggaran good manufacturing practices di mana premis di dalam keadaan yang tidak bersih, tidak menepati piawaian dan pelbagai lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita temui semasa pemeriksaan ini. Kesalahan lain yang dilakukan adalah penggunaan alat timbang sukat yang tidak ditentu usahakan serta menyimpan 13 tong gas petrol cecair LPG bersubsidi tanpa permisa. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA belum memperolehi jumlah sebenar penjawat awam yang telah menandatangani borang persetujuan untuk beralih ke Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA. Ketika ini, seluruh kementerian, jabatan dan agensi kerajaan sedang giat melaksanakan perkara tersebut dan jumlah awal dijangka diketahui pada pertengahan November ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz yakin SSPA adalah sistem saraan terbaik pernah ada dan diwujudkan di negara ini. Saya pasti dan yakin penjawat awam akan menandatangani SSPA ini. Cuma for the time being memang kita belum ada figure lagi kerana baru aja seminggu aja baru kita launch tu, ya. Nanti mungkin I think awal ataupun sebelum 15 kita ada figure lagi. Beliau berkata demikian selepas majlis bersama pegawai awam Persekutuan Negeri Terengganu di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu. Pendaftar nikah cerai dan rujuk NCR dan pegawai runding cara perlu mendukung accountability dan ketulusan dalam menggalas peranan sebagai penggerak utama kesejahteraan keluarga masyarakat Islam di negara ini. Justru Jabatan Kawannya Islam Malaysia JAKIM menganjurkan program multaka pendaftar NCR dan pegawai runding cara seluruh Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata multaka atau pertemuan dan pencabaran itu sebagai usaha memperkasa kualiti penyampaian pegawai-pegawai berkenaan. Dan multaka pada kali ini menekankan tentang etika dan juga integriti pendaftar nikah cerai rujuk dan juga pegawai runding cara, di mana ada berlaku sebelum ini nikah-nikah sindiket yang dilaksanakan oleh ejen-ejen dan pastinya dia bertentangan dengan undang-undang yang berkuat kuasa pada hari ini dan akan memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Multaka kali ini melibatkan hampir 300 penyertaan termasuk ketua-ketua pendaftar nikah cerai dan rujuk negeri-negeri. Keadaan kewangan global kembali reda September lalu ketika jangkaan pasaran meningkat berhubung pengurangan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Bank Negara Malaysia menjelaskan situasi itu menjadikan dolar lemah lantas melonjakkan nilai mata wang serantau termasuk ringgit. Kenyataan BNM menyebut kadar hasil sekuriti kerajaan Malaysia 10 tahun turun 6 mata asas berikutan aliran masuk bukan pemastautin ke dalam pasaran bond domestik. Indeks penanda aras FBMKLCI pula didagangkan lebih rendah sebanyak 1.8%.
Ia mencerminkan sentimen berhati-hati pelabur berikutan ketegangan geopolitik Asia Barat dan menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Sementara itu, sistem perbankan terus mencatatkan pemampanan mudah tunai yang kukuh dengan agregat nisbah perlindungan mudah tunai sebanyak 148%. Agregat nisbah pinjaman kepada dana secara amnya kekal stabil pada 83.8%. Kecoh dengan isu pengeluaran KWSP untuk tunai haji. Timbalan Menteri Kewangan yang menjelaskan perkara itu di Parlimen jadi mangsa cercaan. Tak terlepas tohmahan terhadap Putrajaya. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Dakwaan tak akan timbul jika tukang tuduh baca dan faham perkara yang diperjuang. Ini kerana bukan semua wang caruman KWSP tak boleh dikeluarkan untuk tunai haji. Sebaliknya, larangan hanya babitkan satu daripada 3 akaun KWSP iaitu akaun persaraan. Ia dilaksana bagi memastikan pencarum ada sekurang-kurangnya RM240,000 simpanan asas untuk kelangsungan hidup selepas bersara. Pencarum bagaimanapun bebas gunakan wang di akaun 3. Mereka juga boleh buat pengeluaran khusus laksana rukun Islam kelima menerusi akaun 2. Pengeluaran haji telah diperkenalkan sejak tahun 2013 bagi ahli beragama Islam di bawah umur 55 tahun dan terpilih untuk mengerjakan ibadah haji oleh lembaga tabung haji. Boleh menggunakan simpanan akaun sejahtera atau kita sering rujuk sebagai akaun 2 untuk membiayai perbelanjaan asas bagi mengerjakan haji. Tak perlu malukan diri dengan melatah tak tentu hala. Bukan setakat aib terbuka, silap langkah, si kaki fitnah boleh didakwa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, menjelang sambutan Deepavali esok yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Deepavali kepada penganut Hindu di negara ini. Ucapan baginda berdua dikongsi dalam hantaran melalui Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baginda mengucapkan semoga Deepavali membawa kegembiraan, kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Deepavali atau Pesta Cahaya akan disambut penganut Hindu esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh rakyat Malaysia sama-sama memeriahkan sambutan Festival Cahaya dan menyemarakkan perpaduan antara kaum. Beliau tegaskan masyarakat yang kaya dengan budaya mesti menghidupkan sikap hormat dan persefahaman. Perdana Menteri berharap Deepavali kali ini dapat diraikan dengan semangat kebangkitan pemikiran yang segar dan murni agar darjat rakyat seluruhnya dapat diangkat. Saudara-saudari, ini yang Deepavali Nal Batukal. Bagi seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia, selamat menyambut hari kebesaran Deepavali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nalri. Selamat menyambut Deepavali. Semoga cahaya perayaan ini menyinarkan kegembiraan, kedamaian dan keharmonian
untuk semua warga Malaysia Madani. Deepavali non-vertical kepada semua penganut agama Hindu. Dari saya, Zahid Hamidi. Ekonomi yang kukuh dan stabil serta usaha kerajaan membantu mengurangkan kos sara hidup juga meningkatkan kuasa beli rakyat terutama kaum India menjelang sambutan Deepavali. Antara hadiah amat bermakna bersempena Deepavali. Ikuti laporan Tunisia Darsini Suraj meninjau persiapan akhir menyambut perayaan itu. Deepavali yang berlangsung di Kompleks Sukan Bukit Jalil sesak dengan pengunjung yang sedang membeli barangan persiapan untuk sambutan Deepavali. Menurut penganjur, jumlah pengunjung direkodkan lebih ramai berbanding tahun lepas. So kalau kita tengok daripada kuasa pembeli, bagaimana pada masa sekarang ni, setelah ekonomi pada masa sekarang, pembeli-pembeli menunjukkan kuasa membeli yang lebih tinggi. Kita mendapati lebih ramai pengunjung yang datang mengunjungi karnival ini dan karnival ini menunjukkan tanda-tanda ini menunjukkan bagaimana ekonomi Malaysia telah meningkat dan juga bertambah baik di bawah pentadbiran kerajaan Madani sekarang. Peniaga di karnival tersebut juga rasa gembira dengan sambutan dan hasil diterima. Dengan kestabilan mata wang dan ekonomi yang konsisten, bisnes kami kali ini pun better than last year. Kuasa pembelian pun amat tinggi. Kita harap tahun depan kita akan lagi stabil, so peniaga macam kami boleh dapat lagi banyak bisnes. Kami dapat sambutan yang baik sebab kami tengok daripada tahun lepas dengan tahun ini memang dia meningkat betul-betul baiklah. Pengunjung pula berpuas hati dengan harga barangan yang murah dan terkawal. Pada tahun ni kalau kita lihat terutamanya lepas COVID, ekonomi Malaysia lebih stabil dan juga rakyat di Malaysia dia punya ekonomi okeylah. So pada tahun ni saya berbelanja dengan lebih jimat cermat, tak boros sangat untuk perayaan. Kestabilan ekonomi dan mata wang ringgit yang kukuh terus membuka ruang yang lebih besar untuk pelaburan. Ditambah pula dengan usaha kerajaan yang mahu mengawal kos sara hidup rakyat. Ia juga meningkatkan kuasa beli rakyat terutamanya ketika musim perayaan. Apapun, berbelanjalah secara berhemah. Selamat menyambut Hari Deepavali. Tunisia Darsini Suraj, RTM. Susulan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2024 bermula 24 Oktober sehingga 3 November 2024. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fauziah Saleh berkata sepanjang tempoh itu sebanyak 6 tindakan undang-undang telah diambil terhadap peniaga yang ingkar. Ia melibatkan sitaan bernilai RM440 serta jumlah kompon sebanyak RM900. Tindakan undang-undang melibatkan 1 kes menjual melebihi harga maksimum dan 5 kes gagal menggunakan tanda harga khas merah jambu. Menerusi kenyataan KPDN, pelaksanaan skim bertujuan menstabilkan harga barangan semasa permintaan dijangka meningkat menjelang atau semasa perayaan dan selepas perayaan. Sehingga 29 Oktober 2024, sebanyak 942 pemeriksaan telah dijalankan ke atas premis perniagaan di seluruh negara. Merangkumi 11 pemeriksaan ke atas premis borong dan 931 ke atas premis runcit. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diberi tanggungjawab menjaga perkampungan tradisi masyarakat India di seluruh negara. Menteri Nga Koming berkata ketika ini pihaknya sedang mengenal pasti jumlah perkampungan tersebut dan maklumat lengkap dijangka diperoleh November ini. Okey, setakat ini saya masih tunggu lagi the actual numbers from kerajaan negeri. Cuma Perak saya tahulah. Perak ada 7 buah yang telah pun diiktiraf oleh MMK dan dia ada 7 lagi diletak dalam kawasan PBT tapi masih belum dikenal pasti sebagai perkampungan India. So when we have this, tapi saya rasa seluruh negara tidak
lebih kurang 50 sampai 70 saja. Selangor FC mengumumkan bahawa Ketua Jurulatih Nizam Jamil telah meletakkan jawatannya berkat kuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan, SFC memaklumkan Nizam telah memohon untuk mengundur diri dari mengemudi pasukan utama dan pihak kelab menghormati keputusan beliau. Di bawah bimbingannya, Kelab Gergasi Merah kini berada di antara kelompok teratas Liga, muncul naik juara Piala FA musim ini serta menduduki tempat teratas kumpulan H untuk saingan AFC Champion League 2. Kelab ingin mengucapkan terima kasih kepada Nizam atas sumbangan beliau sepanjang tempoh perkhidmatannya. Tugas Ketua Jurulatih Pasukan Utama SFC akan digaras oleh Abdi Hassan secara interim sementara kelab mengenal pasti Ketua Jurulatih baharu. Dua pelumba negara Khairul Idham Pawi dan Helmi Azman bakal beraksi pada Grand Prix Malaysia 2024 hujung minggu ini menerusi tiket wakat. Kedua pelumba berbakat negara itu masing-masing akan bersaing dalam kelas Moto2. Saya pun tak expect yang tinggi. Saya cuba lakukan yang terbaik untuk Petronas, untuk fan-fan yang dekat Malaysia. Saya pun tak ada expect yang tinggi lah. Saya cuba buat yang terbaik lah, yang semampu saya boleh. Saya cuma tengok mana yang terbaik untuk saya. Saya akan pilih jalan tu lah. Sementara itu, ini adalah tahun kedua Helmi menerima kesempatan beraksi menerusi peluang khas itu. Tahun lepas saya kekurangan dan saya pun dah tahu kekurangan saya tahun lepas, so saya harap saya akan improvekan yang kekurangan tu untuk boleh lebih improve lagi untuk minggu ni punya perlumbaan nanti. Sukan bowling padang yang menjadi lubuk emas Malaysia tidak akan dipertandingkan pada Sukan C Thailand 2025. Presiden Bowling Padang Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Persekutuan Sukan C yang diadakan di Thailand pada 25 Oktober lalu. Beliau nyata kecewa dengan keputusan itu memandangkan Thailand mempunyai kemudahan yang baik apabila pernah menganjurkan kejohanan bowling padang Asia di Pattaya Mac lepas. Jelas Dato' Awalan walaupun mendapat sokongan daripada negara lain, Thailand menyatakan tidak bersedia menjadi tuan rumah acara bowling padang. Majlis Olimpik Malaysia sebelum ini menyatakan hasrat mengemukakan rayuan agar bowling padang dipertandingkan di Sukan C Thailand 2025 selepas sukan itu tidak disenaraikan dalam edisi lalu. Kali terakhir bowling padang dipertandingkan pada Sukan C 2019 di Filipina dengan skuad negara meraih 4 pingat emas dan 2 gangsa daripada 6 acara dipertandingkan. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Deepawali.